Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah wahdaniyah qudrah iradah. La ilaha illallah, 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 Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, ilmun hayyun sama'an basar kalamun qahiran muridan aliman kalamun qahiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman basiran mutakalliman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, ya Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Hiburan mendidik. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukecitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bunga Raya atau Hibiscus rosa dipilih sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri ketika itu yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pemilihan tersebut adalah berdasarkan kepada keunikan bunganya yang merah di mana ia melambangkan keteguhan politik dan ekonomi bersifat keberanian menempuh cabaran. Selain itu, bentuk 5 kelopak yang terdapat pada bunga raya memberi maksud 5 prinsip rukun negara. Bunga raya juga dikenali sebagai Queen Tropical Flowers. Ini adalah bunga yang tergolong daripada kumpulan ataupun keluarga Melvaceae yang mempunyai 300 spesies tumbuhan. Manakala kepelbagaian bunga raya dari segi warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang pelbagai bangsa, agama dan kebudayaan yang hidup harmoni di negara tercinta ini. Warna merah pula bermaksud kepelbagaian bunga raya dari segi warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang pelbagai bangsa. Di sini lahirnya sebuah cinta. Kewujudan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang besar untuk seluruh alam. Seperti mana bulan purnama memancarkan cahaya, Nabi Muhammad SAW adalah penunjuk jalan, pembimbing dan tokoh terulung yang wajar dimuliakan dan disanjung sepanjang zaman. Buku telah terbit bulan purnama membicarakan keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat dan generasi-generasi selepas mereka mencintai dan memuliakan baginda dengan mengadakan sambutan Maulidur Rasul dan mengarang kitab serta menyusun qasidah. Dengan harga RM20, dapatkan di www.ikimniaga.my atau cari Ikim Jarak Niaga di Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Anda kini sedang mendengar Destinasi Ikim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio Ikim 20 tahun inspirasi Euforiah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi Ikim. Alhamdulillah bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, selamat bertugas kepada anda yang juga hari ini bertugas seperti biasa perlu hadir ke tempat kerja. Apapun juga pastikan anda terus mengikuti SOP Standard of Procedure yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita nak menjauhi daripada segala wabak penyakit yang berbahaya. Okey, patuhi SOP keselamatan dan juga kesihatan demi kepentingan kita bersama. Kita jaga kita, insya-Allah lindungi diri kita, lindungi orang lain juga. Dan Mona, terus kita nak bawakan kepada sahabat pendengar petang ni, kita ada rancangan Islam Agamaku untuk edisi hari Selasa petang. Ya, betul Syafiq. InsyaAllah untuk hari Selasa seperti biasa kita akan bersama Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Doktor insyaAllah pada petang ini akan bawa tajuk piawaian aurat dalam masyarakat. Betul, seperti biasa juga anda boleh terus tonton di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim. Soalan dan pertanyaan boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live Ikim FM dan juga ke talian WhatsApp kita
01129004004004. Okey, kita akan bincang dengan tajuk ini insya-Allah lebih mendalam dan ada kaitan daripada tajuk yang lepas berkaitan dengan aurat. Okey, pasti kita nak tahu bagaimana hari ini trending fashion ataupun keterampilan yang dibenarkan dalam Islam. Ya, dan para pendengar jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepadanya. Dr. Wabah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga, bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergolek. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu. Juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri, yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimaksudkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Tips mengurangkan tekanan COVID-19. Wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini merupakan satu fenomena pandemik yang merisaukan semua orang. Sudah tentunya, kerisauan ini pula akan mencetuskan reaksi stres atau tekanan. Namun, perlu difahami bahawa tekanan atau stres yang dihadapi itu adalah satu reaksi yang normal, sama seperti reaksi stres dan tekanan yang dialami dalam kehidupan seharian. Berikut adalah saranan bagi mengurangkan reaksi tekanan yang dialami dan menjadikannya terkawal. Pertama, bertenang dan akui bahawa musim wabak COVID-19 adalah suatu yang nyata serta mampu memberikan impak yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, bersedialah untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan besar yang tidak dijangka akan berlaku. Kedua, berusahalah untuk membantu diri dan orang tersayang dalam menghindarkan sebarang kemungkinan terkena jangkitan ini dengan melakukan aktiviti pencegahan seperti amalkan kebersihan diri, hadkan pergerakan dan lakukan penjarakan sosial. Ketiga, sebagai seorang Muslim, berdoa dan bertawakal serta berusaha menghindarkan sebarang kemudaratan adalah dituntut dan mendapat ganjaran pahala yang besar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan, 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Dapat lagi kita sama-sama di petang ini teruskan bual bicara kita menerusi rancangan yang kita dah pun siap sedia di setiap Selasa petang, tak lain tak bukan dalam rancangan Islam Agamaku. Tapi sebelum tu Mona, jom kita nak jemput sahabat-sahabat pendengar untuk anda juga sama-sama sertai kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab apa? Di situ kita boleh sama-sama berkongsi soalan, pertanyaan dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian maya kita.
Dan kita mengalukan kehadiran di media maya kita pada waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor sudi lagi luangkan masa bersama kita di petang ini Doktor untuk membawakan lagi rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah. Dan Doktor, orang kata bila waktu yang sebegini bukan kata lagi norma baharu kan Doktor, norma biasa dah tu. Masya-Allah Doktor, saya rasa mungkin padat juga dengan masa dan juga waktunya tu apabila dengan kelas-kelas pengajian masih lagi berlangsung ke Doktor, macam mana? Okey ke? Kalau di universiti itu sudah cuti sekarang ni. Okey, Alhamdulillah. Tapi orang kata kuliah-kuliah yang sedang dijalankan itu Alhamdulillah masih lagi berlangsung kan Doktor? Masya Allah. Okey Doktor, jom kita nak bincang-bincang pada petang ini berkaitan tajuk yang sangat-sangat saya kira penting untuk kita bawakan cakna ilmu kita petang ini, iaitu tajuknya piawaian aurat dalam masyarakat. Bila kita dapat tajuk ni kan Mona, saya terbayang hari ni kalau kita lihat Doktor, pelbagai fashion, trending yang kita cuba nak ikuti. Tapi bagaimana Islam ini memberikan satu standard piawaian yang boleh sama-sama kita ikut supaya menjaga diri kita. Mungkin di awal Doktor sedikit mukadimah dari Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sama Doktor. Sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Topik kita pada siri kali ini adalah kesinambungan topik minggu lepas, iaitu berkaitan dengan pakaian. Jadi topik minggu lepas kita bicarakan tentang keindahan syariat Islam dalam soal pakaian, ya, keindahan syariat. Jadi kita nampak bagaimana Islam menjaga kesopanan, Islam menekankan kesesuaian, dan Islam menekankan soal kita menjaga aurat kita itu, ya. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena jagalah 3 perkara ini. Maknanya perkara yang paling besar, kita jaga aurat, kita jaga kesopanan, dan kemudian kita jaga kesesuaian. 3 perkara ni. Maknanya dia terbalik, ya. Dari sudut sebagai seorang Muslim, aurat jaga dulu, paling penting aurat. Betul. Kemudian kesopanan, dan kemudian kesesuaian. Kadang-kadang dia mungkin tak sesuai, DJ Syafiq, ya. Kita main bola pakai kain plekat. Main bola pakai kain plekat, ya. Tutup aurat. Okey dah tu. Betul. Okey dah, tutup aurat tu, selesai dah tu, ya. Pelik ni, ya, tidak sesuai. Tapi ranking utama kita ialah tutup aurat, jaga aurat. Yang kedua kesopanan, yang ketiga kesesuaian. Tetapi cara yang terbalik pula bagi muallaf, saudara-saudara muallaf, dia mungkin walaupun kita katakan menutup aurat itu adalah wajib, tetapi cara dia nak mulakan itu, dari sudut sikit demi sedikit, maka dia ambil daripada kesesuaian, kemudian naik kepada kesopanan, naik kepada menutup aurat, ya. Kesesuaian, kesopanan, dan menutup aurat. Sama jugalah macam orang yang baru nak berhijrah, dia dah Islam dah lama dah, ya. Islam dah lama, ya. Tapi tiba-tiba hidayah menyapanya, ya. Dan bila hidayah menyapa, dia rasa nak tutup aurat. Tak apa, kadang-kadang tidak ada kekuatan. Pastikan ada kesesuaian terlebih dahulu, kemudian dia naik kepada kesopanan, dan insya-Allah dia akan mudah. Jadi hari ini kesinambungan pada topik minggu lepas. Hari ini kita nak bicarakan piawaian aurat dalam masyarakat, ya. Jadi kita hidup dalam masyarakat pelbagai etnik. Kita hidup dalam masyarakat pelbagai agama. Jadi maknanya kalau kita dari sudut Islam ni,
kita bahagi dua lah, agama Islam dan agama bukan Islam, ya. Islam dengan bukan Islam, ya. Jadi bila kita hidup bermasyarakat, ya, kita melihat ada rakan-rakan yang non Muslim, ya, tidak beragama Islam, sudah tentu pakaiannya itu adalah pakaian yang tidak menutup aurat pada kacamata kita, ya. Dia tak pakai tudung kepala, dia pakai skirt, ya, nampak betis dan sebagainya. Kemudian bila kita bermusyawarah dengan dia, kita nak kena melihat muka dia, kita akan nampak aurat dia dan sebagainya. Jadi ini antara asas, ya, bagaimana kita nak bincangkan piawaian ini, piawaian aurat dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Jadi sini saya nak bahagikan kepada 4 piawaian, ya. Iaitu 2 piawaian aurat dan 2 lagi tidak dikatakan aurat tetapi sebagai suatu asas kesopanan dalam hidup bermasyarakat, ya. Iaitu piawaian aurat ini orang yang beragama Islam. Ya, piawaian aurat ini adalah tertakluk kepada orang yang beragama Islam. Kerana yang ditaklifkan, ya, dengan hukumnya adalah, yang diberatkan dengan hukum, yang ditaklif dengan hukum adalah seorang Islam, ya, seorang yang beragama Islam, ya. Bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah ada kewajipan, termasuk kewajipan aurat ini. Maka piawaian aurat bagi seorang lelaki, piawaian aurat bagi seorang lelaki Muslim adalah antara pusat dengan lutut. Ma baina surrati war rukbati, antara pusat dengan lutut. Piawaian dia simple, very simple. Ya, lelaki, ya, antara pusat dengan lutut. Jadi kalau saya nak buka baju ni boleh ni. Allah. Orang tengok kan, pasal tidak dikira sebagai aurat. Very simple. Ya, ma baina surrati war rukbah, di antara pusat dengan rukbah, dengan lutut sahaja, ya. Itu piawaian aurat. Cuma piawaian sopan tu lah. Piawaian sopan tu makna kalau saya buka baju, DJ Syafiq buka baju ni, tak pakai coat, tak pakai jaket dan sebagainya, okey dah, selesai dah masalah aurat. Kita ada masalah kesopanan pula, ya. Masalah kesopanan, masalah kesesuaian. So dia kena 3 tu kena bergerak sekali, kita kena imbangkan, ya. Baik, tapi kita nak tengok piawaian aurat, ya, iaitu di antara pusat dengan lutut, ya. Manakala piawaian aurat bagi wanita muslimah, wanita Islam, ya, wanita Islam auratnya ialah seluruh badan, seluruh badannya kecuali wajah, muka, pergelangan tangan, ya, pergelangan, bukan tapak tangan, ya. Orang banyak sebut tapak tangan, salah tu, ya, pergelangan tangan. So means pergelangan tangan sinilah semua sekali. Jadi orang banyak kata kecuali tapak tangan. Makna yang ni kena tutup? Tidak. Kecuali pergelangan tangan, ya. Kafain zahiran wa batina, zahir dan batin, pergelangan tangan. Jadi tak adalah kewajipan nak kena pakai setongang sampai tutup sini kan. Setengah orang tu. Tidak. Ini tidak dikira sebagai aurat, ini pun tidak sebagai aurat, dan boleh labuh sikit lagi. Boleh labuhkan, turunkan sikit lagi sampai dia kata setengah ni, ya. Setengah pergelangan ni kalau buat kerja, ya, nak basuh pinggan ke apa, boleh tarik, ya. Guru-guru yang mengajar, ya, kadang-kadang dia jatuh sikit, ya, nak tulis dari papan hitam tu tidak menjadi masalah, ya. Masih lagi dibenarkan, ya, dalam piawaian pandangan para ulama, ya. Jadi kecuali muka, kecuali pergelangan tangan, kecuali pergelangan kaki, itu pun tidak dikira sebagai aurat menurut pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi inilah 2 piawaian, ya, piawaian aurat terlebih dahulu. Maka kita bergaul, kita jaga yang ni, ya. Seorang Muslim dia jaga benda-benda ni, sama ada rakannya itu beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, jaga aurat ini, piawaian aurat ini, insya-Allah selesai masalah. Amin. Amin. Insya-Allah. Okey, itu antara gambaran di awal ni kan, Muna. Kita dapat makluman betapa pentingnya standard piawaian yang telah pun ditetapkan dalam Islam. Itu juga menjadi rujukan kepada kita sampai ke hari ini. Kenapa Allah buat sedemikian?
pasti ada hikmah dan juga ada kebaikannya, insyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika kan, Mona? Betul. Kita nak berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan juga di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال Peringatan kepada semua pemandu-pemandu lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah bersama masih di waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam, iaitu tajuk kita hari ini, piawaian aurat dalam masyarakat. Okey, doktor dah berikan kepada kita garis panduan di situ bagaimana untuk terus kita ikuti dan turuti dan kekalkan syariat itu supaya ianya akan terus menjaga dan juga memelihara kita. Baik doktor, jom kita nak sambung dengan doktor. Bagaimana untuk terus kita nak menjaga, ikuti piawaian yang telah pun ditetapkan dalam agama Islam. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Monam. Sama doktor. Sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tadi saya sudah sebutkan piawaian aurat lelaki muslim antara pusat dan lutut, manakala piawaian aurat bagi wanita muslimah seluruh badan kecuali wajah, pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki menurut mazhab Hanafi, ya. Jadi maknanya kita pergi pejabat dan sebagainya, kita bergaul dengan rakan-rakan kita, dan kalau kita katakan muallaf, ya, dia dah mampu menutup aurat, ya, dia dah mampu menutup aurat, maka dia tutup aurat, dia jaga perkara yang seperti ini. Jadi saya nak sentuh pula tentang yang nak kata aurat tu bagi non-Muslim ni kita nak kata aurat ataupun tidak, ya. Jadi saya lebih menyatakan ia bukanlah aurat, ya. Maknanya kita melihat ialah acong, ramasami, miscang, ya, dan sebagainya ni, ini aurat ataupun tidak. Jadi saya melihat ia bukanlah sebagai aurat, ya, sebagai aurat. Cuma kita yang berinteraksi dengan mereka ini, macam mana keadaan kita nak tengok mereka. Jadi kita katakan rambut mereka itu, rambut saya sebagai seorang lelaki, rambut wanita yang non-Muslim, ya, non-Muslim, ya, adakah mana bagi mereka itu bukan aurat? Bagi mereka itu bukan aurat sebab masalah iman tu belum selesai lagi. Tapi bagaimana saya nak berinteraksi, saya nak bergaul dengan mereka, ya? Adakah saya nak kena tundukkan muka saya, tak boleh tengok pasal haram, aurat, ya? Ini yang kehidupan kita dalam masyarakat, ya. Kita pergi kedai, kita dalam bas, dalam LRT, ya, sekeliling kita tu ada yang tidak beriman, non-Muslim, yang mereka tidak menutup aurat yang sepatutnya itu, tapi bagi mereka bukanlah aurat, ya. Jadi bagaimana dengan pandangan kita, ya, pandangan kita, ya. Bagi seorang perempuan, dia tengok lelaki pakai seluar pendek, macam mana, ya, hukumnya. Jadi kita katakan ia bukanlah sebagai aurat bagi mereka, tetapi, ya, asas kita nak melihat, ya, isu asas kesopanan itu, ya. Jadi piawaian kesopanan secara mudahnya bagi lelaki bukan Muslim, piawaian kesopanan bagi lelaki bukan Muslim sama sebagaimana lelaki Muslim, iaitu antara pusat dengan lutut, ya. Simple lah tu, ya. Maknanya kita jaga yang tu lah. Kita jaga yang tu, mana kalau perempuan tengok lelaki bukan Muslim, ya, di antara dada dia dan sebagainya, itu insya-Allah lah tidak menjadi kesalahan, jadi dosa, ya, masih lagi dikira sebagai sopan. Manakala piawaian kesopanan bagi wanita bukan Muslim, ya, kita nak duduk sini sembang dan sebagainya ni, dalam mesyuarat dan sebagainya ini, saya nak kiaskan kepada konsep yang disebut oleh sebahagian para ulama, ya. Sebahagian para ulama antaranya dalam kitab Nailul Awtar, dalam kitab cuba isi kandungannya itu, iaitu faja'alu auratal amati ma baina surrati wa rukbati karrajuli. Ini berat sikit ni. Maka mereka, yakni para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, menetapkan standard aurat wanita, hamba wanita tu antara
pusat dengan lutut sebagaimana lelaki. Ya, wanita tapi aurat dia antara pusat dengan lutut. Atas ni dia tak tutup pun tidak berdosa lah. Kita bukan nak bicara soal hamba, cuma saya nak kiaskan kepada hamba. Wa qala Malik, dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan al-amatu auratuha kal hurrati hasha sya'riha falaysa bi'auratin wa ka'annahu ra'a al-amala fil hijazi ala kashfil imai li ru'usihinna. Imam Malik berpendapat hamba wanita ini auratnya seperti wanita merdeka, ya, seluruh badan kecuali muka, pergelangan tangan, pergelangan kaki, hasya sya'riyah, kecuali juga rambut dia tidak dikira sebagai aurat. Rambut wanita hamba tu tidak dikira sebagai aurat, kerana seolah-olah hamba-hamba wanita ni dia buka kepala dia. Jadinya maknanya hamba ni bukan dengan tuan dia, mana di pasar-pasar dan sebagainya, hamba wanita ni memang dia tak tutup kepala dia. Hamba-hamba wanita ni memang tak tutup kepala dia. Ni orang lelaki tengok hamba tu tak tutup kepala dan sebagainya. Kalau wanita merdeka dia akan tutup kepala lah, dia hijaz, ya. Jadi sini kalau kita boleh kiaskan, piawaian dia maknanya wanita non muslim, ya, dia tak tutup ni, dia tak tutup kepala dia, ya. Kita kiaskan kepada aurat amah tadi tu, maka kita berinteraksi dengan mereka, lelaki lah, ya, lelaki berinteraksi dengan wanita non muslim, tengok muka dia, ada tengok rambut dia dan sebagainya, masih lagi tidak melanggar hukum agama, masih lagi tidak melanggar hukum agama, ya. Jadi kita pergi kedai, kita dalam LRT, kita dalam kapal terbang dan sebagainya, dalam mesyuarat kita boleh bersembang, berbual dan sebagainya, ya. Kita nak menyampaikan bantuan, ya, takkanlah kita nak sampaikan bantuan, minta maaf, ya, nak sampaikan bantuan ni tolong pakaian dia kerana dia tidak ada piawaian aurat, tapi kita nak melihat dia tu, maknanya melihat rambut dia dan sebagainya, itu tidak menjadi kesalahan dalam agama, insya-Allah, kerana kita tak dapat mengelak, kita tak dapat nak elak, ya. Kalau tidak kita pasal tunduk jalan, ya. Ini satu yang memberatkan kita lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak beratkan sesuatu jiwa tu melainkan sekadar kemampuannya. Jadi kalau kita pegang ini, boleh jadi akan amalan, kita tidak rasa bersalah, ya. Kecuali lah yang berat sangat tu, yang pakai yang macam bertelanjang tu, itu dah termasuk, itu dah melampau dah. Ini dalam keadaan biasa, ya. Jadi maknanya dia pejabat, dia pakai baju, ya, walaupun bukan pendek, ya, menutup sampai ke lutut betih dia tu, ya. Maka kita tidaklah melihat dengan nafsu syahwat, tapi boleh kita berinteraksi dengan lebih mudah. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia, kita dapat faham di situ bagaimana pergaulan dan juga sistem yang telah pun diperkenalkan dalam Islam ini, bagaimana komunikasi kita, pergaulan yang perlu kita jaga, termasuk juga pandangan kita aurat yang perlu kita pelihara. Semoga ini akan terus menjadikan satu garis panduan yang terbaik untuk memelihara diri kita, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama lagi dengan Dr. Muhammad Nizam untuk kita bincangkan tajuk ini, piawaian aurat dalam masyarakat. Ya, betul Syafiq. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman.
Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu, lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut. Penyampai berkaliber, Salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada di rancangan Islam Agamaku di talian maya kita. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan Mona, ayo kita nak sambung lagi kan Mona, kita punya bicara pada petang ni, nak dapatkan lagi bagaimana untuk bincangkan dengan tajuk kita petang ni. Ya, betul Syafiq. InsyaAllah untuk petang ini akan sambung kembali bersama Dr. Muhammad Nizam tentang piawaian aurat dalam Islam. Dan untuk sambungannya silakan Doktor. Ya Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah melihat aurat dan piawaian kesopanan itu dalam masyarakat, dan sekarang kita nak melihat dari sudut kita melihat seseorang itu ya, sebahagian para ulama menyatakan bahawa melihat itu pun sudah dikira sebagai haram. Ya, melihat ya itu sudah dikira sebagai haram ya. Sama ada sawaun kana nazruhu wa nazruha bi syahwatin aw bi amri ghairiha, sama ada melihat itu atau melihatnya tu laki dan perempuan itu sama ada dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Jadi saya setujulah kalau tengok dengan syahwat itu adalah haram ya. Tapi dalam kehidupan masyarakat pada hari ini, kita tak dapat tidak berinteraksi dengan etnik yang berbeza, dengan jantina yang berbeza, dengan agama yang berbeza. Ya, betul. Jadi sinilah ya, maknanya kita nak melihat ya, asasnya piawaian melihat ni pula ialah ada dua yang penting, iaitunya kita melihat tanpa syahwat. Ya. Kalau kita melihat ya, lelaki melihat wanita dengan syahwat. Jadi kita katakan maknanya boleh lelaki tengok perempuan ya, dia tak tutup kepala, dia non-Muslim tak tutup kepala. Ya. Tapi kalau dia tengok dengan syahwat, ketika itu haram. Ya. Betul. Tapi kalau dia tengok tu tanpa syahwat, meeting seorang pensyarah ya, non-Muslim di hadapan mengajar, tulis di whiteboard ya, pelajar lelaki tak boleh tengok pensyarah ni aurat dia ni haram, tutup kepala, tak tengok. Sedangkan pensyarah sedang boleh ya. Pensyarah tanya, dia nak jawab, dia tutup kepala, tak boleh tengok pensyarah dia non-Muslim ya, pasal tak tutup aurat. Jadi susahlah kehidupan ya. Jadi Islam, syariat Islam tidak sebegitu ya. Jadi tengok
Tapi bila pandangan itu dengan nafsu syahwat, maka ketika itu tak boleh tengok, tutup. Dia nafsu syahwat ni dia taklah 24 jam. Kalau sekelas tu 1 jam, tak ada lah seorang manusia tu 1 jam tu dengan syahwat. Dia datanglah seminit, 2 minit, lepas tu dia steady balik, relax. Jadi masa nafsu syahwat tu, itu tak boleh tengok. Sebab ada menengok sesuatu yang tak sepatutnya dengan nafsu syahwat. Itu asas yang penting. Sama juga kita kata lelaki tengok lelaki dengan syahwat. Lelaki patutnya tak ada masalah lelaki tengok lelaki, tak ada masalah apa. Tapi kadang-kadang seorang lelaki tu dia tengok seorang, dia naik nafsu syahwat. Maka kerana nafsu syahwat ketika itu haram untuk dia melihat. Dia kena alihkan pandangan dia. Yang ini sesuai dengan suatu nas Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Katakanlah wahai Nabi bagi orang yang beriman agar yaghuddu min absarihim, hendaklah lelaki beriman menundukkan daripada sebahagian pandangan. Daripada sebahagian, min tu min ditab'id, yaghuddu min sebahagian, tab'id sebahagian saja, bukan tundukkan terus. Kalau tundukkan terus, Al-Quran akan berkata yaghuddu absarahum, tundukkan pandangan, tak boleh tengok langsung. Tapi indahnya bahasa Al-Quran, yaghuddu min absarihim, tundukkan daripada sebahagian. Min tu maknanya tab'id, sebahagian saja. Kalau ada syahwat jangan tengok, kalau tak ada syahwat boleh tengok. Itu piawaian satu, tanpa syahwat. Yang kedua, kita melihat piawaian yang kedua, kita melihat dengan sopan. Maknanya tidak ada penghinaan, kita melihat dengan baik, dengan hormat. Tidak ada ejekan dan sebagainya. Kita menghormati dia sebagai manusia, walaupun berbeza agama, walaupun berbeza budaya dengan kita, berbeza bahasa, kita tengok dengan pandangan sopan, dengan pandangan hormat. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia. Kalau kita lihat dari sudut aurat ni kan, doktor, Allah berikan satu sudut pandang yang sangat-sangat baik kepada kita umat manusia. Sebab apa? Apabila kita menjaga aurat dan juga orang yang memelihara juga pandangannya, dia akan termasuk juga menjaga segala-galanya. Satunya mindanya, hatinya, perasaannya, emosinya juga. Dan juga apabila semua ini dapat dipelihara, maka keseimbangan dalam manusia ini akan wujud dan juga akan cantiknya di hatinya juga. Masya Allah, hebat sungguh kan, betapa penting kita terus menjaga piawaian aurat dalam masyarakat, dalam agama Islam kita, insyaAllah. Baik, doktor, kita ada sedikit lagi masa, doktor, untuk kita buat sedikit kesimpulan di hujung ini tentang tajuk ini, doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asas yang pentingnya ialah Islam tidak menghalang kita bergaul dan berinteraksi dengan manusia yang berbeza etnik dan berbeza agama kita. Betul. Tidak ada halangan. Kalau ada halangan, macam mana kita nak ta'ayush, kita nak hidup dengan aman, kita nak hidup dengan harmoni, kita nak perlukan berurusan, beli barang dan sebagainya. Islam tidak menghalang. Cuma kita nak jaga standard dia, piawaian dia, supaya hati kita tenang, kita tidak melihat perkara yang mengaibkan seseorang, kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Semoga kita sama-sama memelihara aurat kita, baik lelaki, baik perempuan, semuanya ada menjaga maruah diri kan, insya-Allah. Betul kan, Mona? Apa yang sangat-sangat kita tekankan di sini, supaya ianya akan terus menjadi panduan yang terbaik kepada kita. Ya, betul, Syafiq. Dan untuk waktu ini di akhirnya untuk rancangan Islam Agamaku, kita berterima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Idham Abdul Qadir. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Dan untuk waktu ini para pendengar, terima kasih juga kepada anda dan terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Infuriah Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki.
Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemat. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pili paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami.
hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman